Kita rasa berbekam tu macam kuno. Macam berbekam tu betul ke bekam ni boleh betulkan orang yang ada masalah buah pinggang kronik? Masalahnya berbekam aja kan. Kita cucuk, keluar darah keluar. So what? Okay, so what? Jadi Dr. Ju pun sangat skeptikal pasal bekam ni. Sampai Dr. Ju belajar di Persatuan Doktor Islam Malaysia, maknanya Persatuan Perubatan Doktor Islam Malaysia, di mana di sana seorang doktor, iaitu seorang profesor, dia telah buat kajian pasal bekam di HUSM selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Jadi daripada dia tahu bekam itu adalah, maknanya bekam tu adalah sunnah. Bekam tu sunnah Nabi. Ada hadis-hadis sahih yang menyatakan Nabi berbekam. Tapi Dr. Ju kan, imagine lah doktor nak buat bekam, macam something yang odd. Kita tak pernah pun diajar pasal bekam kan. Jadi Dr. Ju pun belajarlah bekam dengan Profesor Aziz. Masa tu belajar satu kelas beratus orang. Kita tengok sebenarnya apa sebenarnya yang berlaku. Jadi dengan berbekam kita buat bekam secara klinikal, secara klinikal. Maknanya cupnya tu kita, kalau Dr. Ju punya company, kita orang pakai cup, pakai buang. Jadi daripada kajian yang Dr. Profesor Aziz buat selama 4 tahun, didapati darah tinggi menurun. Darah tinggi menurun menurun daripada naik macam tu menurun. Kemudian dia buat lagi kajian untuk orang yang kencing manis. Gula dia menurun. Macam benda yang baru kan. Mula-mula Dr. Ju try dekat patient Dr. Ju. Waktu tu gula dalam darah dia sangat tinggi, 16 macam tu kan. Jadi bila Dr. Ju buat bekam, before bekam Dr. Ju buat blood test dulu. Blood test Dr. Ju tengok blood pressure dia tinggi, dan gula dalam darah dia ada sebanyak 16. Lepas tu Dr. Ju bekam. Bila dia bekam, dia turun dia turun kepada 14, ataupun dia turun, ada banyak juga, ada yang daripada 8 kepada 6, maknanya ada yang 11 kepada 8, macam ya Allah, betul lah benda ni. Dr. Ju tengok betul. Dan bila orang yang ada masalah macam tu, Dr. Ju okeylah, kencing manis okeylah, tak apalah kan. Memang dia pun menunjukkan penurunan kan. Tetapi Dr. Ju nak try pula kepada pesakit-pesakit yang ada masalah chronic kidney failure. Chronic kidney failure yang dikatakan, maknanya chronic kidney failure tu dia punya creatinine dia very high. Jadi Dr. Ju selalunya akan cek dulu hemoglobin pesakit itu. Kalau hemoglobinnya 10 ataupun below 10, Dr. Ju akan inject recommend. Sebenarnya dia below 10 dia tak boleh buat bekam. Jadi Dr. Ju pun cek dulu bloodnya. Kalau bloodnya more than 10, Dr. Ju bekamkan. Dan selepas beberapa bulan didapati kreatinin diorang drop, urea diorang drop. Dr. Ju sangat-sangat suka perubahan ini. Jadi Dr. Ju teruskan, dan Dr. Ju percayalah pada apa yang berlaku dalam bekam. Sebenarnya kan Dr. Ju nak tahu juga dalam bekam ni apa sebenarnya yang berlaku. Kenapa gula boleh drop, kenapa BP boleh drop, kenapa kreatinin boleh drop, kenapa urea boleh drop, even kolesterol pun boleh drop. Sebenarnya apa yang berlaku dengan berbekam adalah, bekam ni sebenarnya dia ada 25 teori. Banyak sangat teori, tetapi semuanya hanya tinggal teori. Diorang buat kajian, masih tak jumpa lagi puncanya. 25 teori tu salah satunya punca ni adalah nitric oxide teori lah. Bila kita bekam-bekam, sel kita terangsang, maka badan kita mengeluarkan nitric oxide. Nitric oxide akan melonggarkan kita punya salur darah. Dia semuanya ada 25 teori. Jadi daripada teori-teori tu kita tahulah macam mana bekam tu boleh menurunkan semua-semua tu kan. Tetapi teori tu sebenarnya hanya tinggal teori. Dia orang dah buat macam-macam percubaan
Maknanya dia orang buat macam-macam percubaan tetapi masih tidak dapat membuktikan bahawa teori mereka benar. Sebenarnya berbekam ini datang daripada Allah Ta'ala kan. Kita percaya saja apa yang Allah Ta'ala bagi itu semuanya adalah betul. Jadi maknanya dia adalah rahsia Allah Ta'ala. Kenapa BP you boleh turun, gula you boleh turun, semuanya adalah rahsia Allah Ta'ala sebenarnya. Betul tau, bila you all buat bekam, memang gula you akan menurun. Memang BP you akan menurun. Ramai orang yang dah buat bekam dekat sini kan. Tapi Dr. Ju buat bekam yang dipanggil bekam klinikal. Bekam klinikal maknanya you cuci seperti yang dalam bilik operation. Kemudian you bekam pakai cup, pakai buang. Cup tu pakai buang. Maknanya bila you dah pakai, you buang. Bila you dah pakai, you buang. Macam tu saja.